Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail fatir al-ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita memandangkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meminjamkan umur kepada kita untuk kita meningkatkan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan kamu, tidaklah jadikan jin dan juga manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan juga manusia. Dan juga di mukadimah ini sama-sama kita memperingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan untuk sama-sama kita mengingati pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara, rebutlah 5 masa sebelum datangnya 5 masa. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang saat usia tuamu. Wasihataka qabla saqamika, iaitu masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, di masa kamu senang, di masa kamu kaya sebelum datang saat susahmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir sekali Nabi ingatkan, wa hayataka qabla mautika, dan kehidupan kamu sebelum datangnya saat mati kamu. Yang mana 5 masa, 5 perkara yang disuruh kita memperingatkan diri kita sendiri, kita menggunakan sebaik-baik mungkin supaya kehidupan kita ini mudah-mudahan berjaya di dunia dan di akhirat, dan tidak digolongkan dalam golongan orang-orang yang rugi. InsyaAllah kitab kecil kita ini ialah 40 hadis, amalan sedikit pahala berganda. Amalan sedikit pahala berganda. Sebagaimana yang kita fahami bahawa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini di antara 60 ke 70 sahaja. Wa aqalluhum may yajuzu zalika, dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Umur kita ni singkat tanpa kita sedari. 60 hingga ke 70 sahaja kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu kurang sangat. Itu ekstra. Jadi dalam buku ini diberikan panduan kepada kita yang mana disusun 40 hadis, mana amalan sedikit tapi pahalanya berganda banding umat-umat yang terdahulu yang diberikan oleh Allah SWT dengan keistimewaan umur yang panjang. Jadi banyak mereka dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Namun kita umat Nabi Muhammad ini yang diberikan umur yang pendek, di antara 60 hingga 70 kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu diberikan keistimewaan, walaupun amal kita diberikan sedikit, tetapi pahalanya berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku kecil ini menyimpan ataupun mengumpulkan beberapa 40 hadis yang mengumpulkan, mengupas amalan yang sedikit sahaja kita buat,
ucapan yang sedikit sahaja, tetapi di sisi Allah SWT pahalanya berganda, insya-Allah. Pada malam ini kita masuk tajuk yang kedua, iaitu kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, seperti mana yang kita lakukan sekarang, kita istiqamah untuk kita mempelajari ilmu. Man salaka tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu syurga itu ada 8 tingkat, yang mana Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, Darussalam, Darul Khulud, Darul Muqamah, dan Maqamun Amin. 8 tingkat syurga, yang perlu kita ketahuilah, sebab ini adalah matlamat kita, iaitu untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa hadis ini menyebutkan bila seorang itu mampu untuk istiqamah menuntut ilmu, menempuh satu jalan untuk menempuh berbagai cubaan, berbagai ujian demi untuk menempuh, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah SWT memberikan satu kelebihan yang besar di sisinya. Amalan sedikit tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu dulu sebentar sahaja di antara maghrib dengan isyak, daripada 24 jam. Tapi besar. Siapa yang menempuh satu jalan ini, satu jalan, duduk sekejap sahaja di antara maghrib dengan isyak, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, niat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan sambil kita mempelajari ilmu, dengan mudah-mudahan kita mendapat ilmu. Bila kita mendapat ilmu, kita tingkatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu diajar berbagai-bagai cabang jenis ilmu. Ada tauhid, ada fiqh, ada sirah, ada Quran dan sebagainya. Ada usul fiqh dan sebagainya. Berbagai-bagai cabang ilmu diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu itu dapat kita ni mengenal Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dalam diri kita sendiri. Bila menambah ilmu, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat meningkatkan takut kita kepada Allah taala, iaitu takwa kita kepada Allah taala. Takwa itulah sebaik-baik bekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kerana sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita kenal yang mana hak, yang mana batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu tetap hak dan segera aku melakukannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang batil itu tetap batil dan segera aku meninggalkannya. Dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, dapat ilmu dan kita dapat kenal ini hak, maka kita ikut dan kita buat. Ini batil, ini salah, maka kita tinggalkan. Begitu jugalah dengan majlis-majlis ilmu ini, yang paling penting sekali ialah membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis menerangkan kepada kita kelebihan sedikit sahaja kita berkorban, tetapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditawarkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang anak-anak kita pun perlu juga kita perhatikan dari segi anak-anak kita ni yang bersekolah ni. Kadang-kadang tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Generasi yang selepas Covid ni, itu 2020, 2021 ni,
banyak selepas itu pun dah tak nak sambung belajar lagi selepas habis SPM. Dilaporkan hampir 60%, 50% yang tidak sambung belajar selepas SPM. Trend itu nampaknya berterusan sampai sekarang. Diharap kita dapat memantaulah keadaan ini dan kita galakkanlah anak-anak kita untuk kita terus menuntut ilmu, dan tidak terburu-buru untuk terus bekerja, kerana kita boleh sebutkan hadis ini sebagai suatu galakan kepada anak-anak kita. Dan bila kita nak melakukan satu amal ni, kalau lebih baik lagi sedap datangnya keseronokan tu bila kita dapat hadis, kita dapat hafal hadis tu. Apa hadis galakan? Kalau kita istiqomah menuntut ilmu dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah SWT, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita ada buku kan, cuba kita hafal satu hadis ini kan, dalam diri kita, supaya kita ni dalam keadaan bila rasa nak bermalas-malas, ingat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ingatkan diri kita sendiri kan. Hadis-hadis yang mudah ni sepatutnya kalau boleh di samping kita belajar, kita ingat dalil-dalil ni sebagai kita dapat mengingatkan diri kita sendiri, bahkan dapat ingatkan isteri kita dan anak-anak ahli keluarga kita, ya. Seterusnya kelebihan-kelebihan lain yang disebutkan tentang menuntut ilmu ini dalam kitab ini. Ustaz Mahathir Haji Jol menyebutkan yang pertama, malaikat menjaga dan memelihara orang yang menuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu, Allah akan hantar malaikat untuk menjaga dan memelihara orang yang menuntut ilmu ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat akan merendahkan segala sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan perkara yang dilakukannya. Bukan sahaja manusia akan menghormati, akan memandang tinggi orang yang berilmu ni, bahkan para malaikat sendiri pun akan menghormati si penuntut ilmu ini dengan cara dia dalam majlis ilmu, dia akan merendahkan sayapnya untuk memayungi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Walaupun nak cari ilmu tu susah, terpaksa berkorban masa, terpaksa berkorban tenaga, terpaksa berkorban perasaan, terpaksa berkorban duit, begitu juga mengambil masa, berlalunya usia, dan begitu juga kena pujuk diri dengan istiqamah. Bagaimana susahnya untuk menuntut ilmu itu, maka diberikan keistimewaan, iaitu dihantar malaikat sambil memayungkan, merendahkan sayapnya, memayungi orang-orang yang berada di majlis ilmu. Disebutkan dalam surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai rusul, sebagai utusan, yang mana malaikat itu mempunyai uli ajnihatin, mempunyai sayap. Malaikat memiliki sayap. Mathna, ada malaikat yang sayapnya 2. Wa sulatha, ada malaikat sayapnya 3. Wa ruba'a, dan juga ada malaikat yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', dan Allah jualah yang berkuasa untuk menambahkan apa yang dikehendaki. Ada malaikat 2 sayap, ada 3 sayap, bahkan ada yang 3, yang 4 sayap, dan Allah, ayat itu menambah, Allah berkuasa untuk menambah apa yang dikehendaki. Bahkan dikabarkan malaikat Jibril alaihissalam sendiri memiliki 600 sayap. Insya-Allah, ya. Jadi dalam keadaan begini, majlis ilmu berlangsung dan kita mengikhlaskan hati kita kerana Allah,
mencari redha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menuntut ilmu, maka hadirnya para malaikat. Untuk apa? Untuk dia merendahkan segala sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu ini kerana redha dengan perkara yang dilakukan. Dengan kerana redha dengan apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Kata malaikat, apa maksud malaikat merendahkan sayapnya dalam majlis ilmu ni, memayungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu? Kata ulama, yang pertama untuk menghormati orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat merendahkan sayapnya untuk menghormati orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang kedua, kata ulama, kenapa malaikat ni merendahkan sayapnya dalam majlis ilmu? Yang kedua, kerana nak mendoakan keampunan bagi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu tanpa kita sedari. Ya. Ada yang mendoakan kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang berada di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan mendapat keampunan Allah SWT hasil daripada doa daripada malaikat al-muqarrabin, malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi pula, apa maksud malaikat merendahkan sayapnya? Iaitu untuk memuliakan mereka, iaitu memuliakan penuntut ilmu ini, kerana penuntut ilmu membawa warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Ilmu kan. Al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu yang dikatakan ulama kan. Orang berilmu dikatakan orang alim ulama, warasatul anbiya adalah merupakan waris para nabi. Jadi itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kenapa malaikat merendahkan sayap? Kerana hendak memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu ini, kerana orang-orang yang menuntut ilmu ini membawa warisan Nabi, iaitu tradisi ilmu. Sebab itulah di awal subuh, selepas solat subuh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi lagi kita dah bermohon, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan, Allah, wa nas'aluka rizqan thayyiba. Kurniakan kami rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah amal-amal kami ini amal-amal yang diterima di sisimu ya Allah. 3 perkara yang kalau boleh jangan kita terlepas, jangan sampai kita terlupa untuk kita mendoakan doa tersebut ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Dan orang-orang yang berilmu ini pula di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat darjatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman ini, begitu di kalangan kamu, begitu juga orang-orang yang diberi ilmu itu dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil? Tentulah tak sama ya. Orang yang jahil tidak mengetahui, orang yang berilmu mengetahui ya. Sebab itulah malaikat merendahkan sayapnya memayungi orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai tanda menghormati bukan saja manusia, menghormati orang yang berilmu, bahkan para malaikat juga menghormati, merendahkan sayapnya sebagai tanda redha dengan perbuatan kita yang menuntut ilmu, insya-Allah ya. Baik, yang kedua, kelebihan penuntut ilmu ini lagi disebutkan oleh tuan kitab ini. Penuntut ilmu adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu ni seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, seperti tuan-tuan sekarang keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Seolah-olah kita ni berada di medan peperangan ya, sehingga ia pulang, sehinggalah kita balik nanti
Maka sehingga itulah dikatakan diwujudkan persamaan orang yang berjihad dengan orang yang menuntut ilmu mempunyai peranan yang sama. Orang yang berjihad di medan perang untuk menegakkan agama. Begitu jugalah orang yang menuntut ilmu ini untuk menegakkan agama. Yang mana disebut dalam surah At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah diminta orang-orang beriman itu keluar berperang semuanya sekali. Bukan semua sekali disuruh keluar untuk berperang, tapi alangkah baiknya sekiranya min firqatin, daripada kaum-kaum tu ada satu golongan yang duduk liyatafaqahu fiddin, duduk belajar agama untuk memahami agama, waliyunziru qaumahum, dan nanti bila menjadi orang yang mahir, dia pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, ya. Ilaihim la'allahum yahdharun. Itulah kelebihan yang kedua, orang yang menuntut ilmu ni disamakan orang yang fi sabilillah. Disamakan. Pentingnya, dua-dua penting. Perang fi sabilillah pun penting, mempertahankan agama, begitu jugalah menuntut ilmu pun penting. Disamakan. Man kharaja min talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehinggalah dia pulang. Yang ketiga, disebutkan oleh tuan kitab ini, kelebihan orang yang menuntut ilmu ialah penuntut ilmu termasuk dalam golongan yang selamat daripada laknat Allah di muka bumi. Penuntut ilmu adalah termasuk dalam golongan yang terselamat daripada laknat Allah di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Takut kita dengar, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang di dalamnya. Dunia ini dilaknat, apa di dalamnya pun dilaknat. Maksudnya apa? Jauh daripada kebaikan, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kecuali dunia ni dilaknat dan juga isinya juga dilaknat, kecuali ada kecuali itu. Macam wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya maksud demi masa, sesungguhnya maksud dalam kerugian, kecuali. Itu jugalah ad-dunya mal'unun, dunia ini dilaknat, dan juga segala isinya, illa, melainkan siapa yang tidak termasuk tu, illa zikrullah, iaitu kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma walahu, dan apa yang menurut kehendaknya, wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Macam kita lah, insya-Allah, orang yang belajar ni, maka kita tak termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana jauh daripada kebaikan. Kerana dunia dapat melalaikan manusia dengan kenikmatannya. Manusia lupa tanggungjawab utamanya, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang terlalu fikirkan dunia sampai terlupa nak sembahyang. Terlalu fikirkan keuntungan sampai sanggup tinggal sembahyang. Kadang-kadang kita berpuasa di bulan Ramadan, kadang-kadang tak sembahyang dan sebagainya. Kenapa? Terlalu kejarkan, orang kata, kelebihan-kelebihan dunia tu nak dikejar, sehingga lupa kepada tanggungjawab kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak termasuk, dunia ni tak termasuk yang dilaknat. Siapa? Orang yang berzikir, orang yang alim, dan orang-orang yang penuntut ilmu, yang istiqamah. Seperti mana pepatah Arab mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu tiada putusnya, tiada akhirnya, daripada buayan sehinggalah ke liang lahat, ya. Tidak ada kesudahannya sampai ke akhir hayat. Kita ni menuntut ilmu.
Sebab itulah dunia ni mal'unun, dunia ini dilaknat. Kerana dunia itu sendiri sifatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dikatakan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, yang menipu daya, keindahan yang menipu daya. Banyak yang terpedaya dengan keindahan dunia, keindahan dan keseronokan dunia, sehingga lupa kepada tanggungjawab utama kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Siapa yang termasuk dalam golongan yang lupa itu, maka termasuklah dalam golongan mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita termasuk dalam golongan itu. Termasukkanlah diri kita orang-orang yang sentiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap ketika, di mana-mana sahaja. Apa keadaan kita sekalipun, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu juga sentiasa kita berterusan istiqamah untuk kita menuntut ilmu. Makin hari makin tak tahu, merasakan semakin hari makin banyak tak tahu, makin belajar makin tak tahu. Begitulah yang perlu kita wujudkan dalam diri kita ini, dahagakan ilmu, dahagakan ilmu. Baik, yang keempat disebutkan oleh tuan kitab ini berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih baik daripada mendirikan 100 rakaat salat sunat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an ta'du wa tata'allamu baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dzar, Nabi pesan, sesungguhnya berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ilmu lebih baik bagi kamu daripada solat 100 rakaat, iaitu solat sunat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nombor hadis 215. Berpagi-pagi, itulah kadang-kadang anak-anak yang sekolah ni, kita pun boleh, kalau ibu-bapa yang tak tahu tu, mungkin hari Rabu. Kalau hari Rabu tu semua sekolah kebanyakannya ada aktiviti co-curriculum. Hari Rabu maksudnya bila habis sekolah jam 1.20 habis belajar tu, mereka tak balik, mereka akan terus stay dekat sekolah. Itu yang mereka tak nak tu, itu yang nak panjat pagar dan sebagainya tu, sebab nak balik, tak nak mengikuti aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum tu ada 3. Ada diisytiharkan satu minggu, mungkin minggu tu minggu persatuan, ke satu minggu depan pula mungkin minggu kelab minggu badan beruniform. Tu minggu satu lagi pula dia ada 3, minggu satu lagi sukan, ada 3. Jadi anak-anak ni kadang-kadang malas untuk menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum ni, yang banyak sebenarnya memberikan manfaat kepada mereka dari segi pembentukan syahsiah. Dia menyeimbangkan, dia sebenarnya ada rentetan daripada pembelajaran di dalam bilik darjah, membantu pembinaan karakter sebagai seorang pemimpin. Macam mana nak jadi pemimpin, itulah dilatih bila dalam aktiviti co-curriculum. Contohnya badan beruniform, pengakap ke, KRS ke, kadet bomber ke, kadet polis ke. Begitu juga dalam aktiviti-aktiviti persatuan, macam mana nak menghandle, menguruskan mesyuarat, melaksanakan aktiviti berpersatuan dan sebagainya. Ini anak-anak kita kadang-kadang tu hari, cuba cek pula hari Rabu tu malas nak pergi sekolah tu. Inilah sebabnya ni, malas nak mengikuti aktiviti co-curriculum. Okey, itulah 4 perkara yang disebutkan oleh tuan kitab ini tentang kelebihan menuntut ilmu. Muka surat 10. Baik, pergi tajuk yang baru, mungkin dapat sekejap. Berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. Tajuk yang ketiga, berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. An Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu' thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'al minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa
amalan sedikit tetapi besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Yang berikut ni iaitu berwuduk dengan sempurna dan membaca doa selepas wuduk, ya. Okey, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk, man tawaddaa, siapa yang berwuduk fa ahsanal wuduk, dan dia menyempurnakan wuduknya. Dia berwuduk, kemudian dia berwuduk tu dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan yang sempurna, basuhannya, tertibnya, ya, syarat-syaratnya, ya. Kemudian dia pun berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Imam Muslim sampai situ saja. Dia tak ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dalam riwayat Imam Muslim. Apa kelebihannya? Kelebihannya ujung sekali itu futihat lahu abwabul jannah, dibuka baginya pintu-pintu syurga as-samaniyah, pintu syurga yang 8, yang 88 tu semua yang terbuka. Semua pintu syurga yang 8 tu semuanya terbuka. Ya dakhulu min ayyiha syaa, boleh masuk syurga yang mana satu boleh pilih. Amalan sedikit tetapi masya-Allah di sisi Allah pahalanya sangat besar. Tapi itulah kadang-kadang susah nak dibuat, kan. Susah nak dilaksanakan. Kadang-kadang nanti terus dia habis duduk terus jatuhkan lengan baju, terus masuk, terus bayang. Sedangkan ada lagi, kalau kita cuma sambung sedikit lagi berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup sampai situ. Kalau nak sambung, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang-orang yang bersih. Apa keistimewaannya? Sikit dia buat, besarnya masya-Allah di sisi Allah. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibuka baginya pintu syurga yang 8 itu. Yadkhulu min ayyiha syaa, boleh masuk pula, boleh pilih pula nak masuk yang mana satu. Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, Darus Salam, Darul Khulud, Darul Muqamah, Maqamun Amin. 8 pintu syurga disebutkan oleh tuan kitab ini. Tapi nak kena pastikan syaratnya ialah wuduk dengan sempurna. Fa ahsanal wuduk, maka perelokkanlah wuduk, maksudnya sempurnakanlah wuduk, basuhan, kita digosok supaya pastikan sampai air basuhan itu dalam keadaan yang sempurna, ya. Baik. Seterusnya panduan beramal. Di sini dilampirkan tentang panduan beramal hadis ini. Yang pertama, ketika hendak berwuduk, bukalah lengan baju, kata tuan kitab, atau jubah, dengan melipatkan lengan jubah sebelah kiri terlebih dahulu. Kenapa sebelah kiri dahulu? Seolah-olah kita ni macam nak membuka lah. Kalau pakai sebelah kanan dulu, kan. Bila nak menanggalkan, sebelah kiri. Macam kita nak pergi surau, pakai slipper, nak pakai belah kanan. Sampai surau nak buka belah kiri dulu. Begitulah, ya. Apabila telah selesai berwuduk dan hendak berdoa, turunkan semula lengan baju sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri. Ini kata tuan kitab sebagai panduan beramal lah. Yang kedua, sebelum berwuduk bersiwaklah kerana ganjarannya sangat besar. Maksudnya gosok gigi lah. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah tidak, kerana aku tidak ingin menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Kalaulah Nabi tak nak nak menyusahkan kita ni umat dia, tentulah Nabi nak suruh kita ni kalau boleh setiap kali nak solat, nak ambil wuduk, pastikan kita bersiwak dahulu, bersihkan gigi kita dahulu. Yang ketiga, setelah itu berwuduklah dengan sempurna, termasuklah tidak menggunakan air yang terlalu banyak. Buka paip tu pun nak kena tu juga, ya. Jangan sampai orang kata buka seperti
Bila dikira ini sukat-sukat sampai setengah baldi ataupun satu baldi, kita menggunakan air untuk berwuduk. Gunakanlah, buka paip kita, maksudnya kita bukalah dengan tidaklah terlalu kecil, tidaklah terlalu besar. Apapun ni, segala hal adalah dalam keadaan yang sederhana. Membaca doa untuk setiap basuhan anggota wuduk, tidak bercakap-cakap, menyempurnakan basuhan pada setiap anggota wuduk dan melakukan semua sunat ketika berwuduk seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Yang keempat, huraiannya lagi, selepas berwuduk menghadaplah ke arah kiblat, dongakkanlah muka ke langit walaupun buta, walaupun berada dalam bangunan, dengan keadaan kedua belah tangan diangkat. Ketika itu berdoalah dengan membaca. Angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun boleh, kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan dialah sahaja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan ya Allah, jadikanlah diriku ini di kalangan orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku ini golongan orang-orang yang bersih. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku ini orang-orang yang hamba-Mu, di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh, yang soleh. InsyaAllah nanti dalam minggu depan kita sebut pula cara dan doa untuk setiap basuhan. Nak basuh muka baca apa, basuh tangan baca apa. Kenapa pula kena baca? Sebab dalam hadis disebut fa'ahsanal wudu', mesti sempurnakan wudu'. Jadi ulama-ulama ini pun membuatlah doa-doa ini. Mudah-mudahan setiap basuhan kita itu, kita pastikan basuhan itu adalah sempurna. Basuhan itu adalah sempurna sambil kita berdoa. Basuh muka nak baca apa, basuh tangan kanan nak baca apa, basuh tangan kiri nak baca apa, supaya kita ke arah menuju kesempurnaan dalam berwuduk. Sebab Nabi sebut man tawaddaa, siapa yang berwuduk fa ahsanal wudu, dan dia mengelokkan wuduknya, dia sempurnakan basuhan wuduknya. Summa qal, kemudian dia membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 6, yang 8 itu, yadkhulu min ayyi syaa, dan dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dikehendakinya. Hadis ini hadis sahih, daripada itu riwayat Imam Muslim, Tapi dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah disambung, ada sambungannya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi dalam riwayat Muslim hanya sekadar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ sahaja, InsyaAllah, mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah SWT, yang salah, yang silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.